Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini alhamdulillah dalam sesi tadabbur harian, setiap hari satu muka surat alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya, dan kemudian salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam dan telah bekerja untuk menyampaikan Islam kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita sampai ke satu muka surat 581, insya-Allah 581, dan pada hari ini kita telah sampai ke muka surat yang terakhir daripada juzuk yang ke-29. Insya-Allah sesi next, insya-Allah kita akan memulakan juzuk yang ke-30, iaitu yang kita panggil sebagai juzuk amma. Insya-Allah subhanahu wa taala, doakan moga-moga kita akan dapat menamatkan pengajian kita ataupun tadabbur kita ini sehingga ke akhirnya, dan insya-Allah kita akan mulakan kembali insya-Allah daripada awal Al-Quran, daripada awal mushaf. Pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat minta maaf. Kita akan melihat penghujung surah Al-Mursalat insya-Allah, iaitu daripada ayat 20 sehingga ayat yang ke-50. Dan sebagaimana kita sebutkan, saya ulang lagi berkali-kali insya-Allah, iaitu tema kepada juzuk yang ke-29 ini adalah tema dakwah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang keperluan dakwah, tentang kewajipan dakwah, tentang apa yang berlaku, apa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu, dan juga bagaimana bukan sahaja manusia yang melaksanakan dakwah tetapi jin juga telah melaksanakan dakwah, dan apakah konten-konten utama yang perlu disampaikan oleh para dai, oleh orang-orang yang membawa Islam ini untuk disampaikan kepada seluruh manusia di atas dunia ini. Maka kita telah melihat semuanya, dan hari ini insya-Allah, iaitu hari yang terakhir daripada juzuk ini, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua perkara. Iaitu yang pertamanya, Allah Taala menceritakan apa yang bakal dihadapi, yang akan bakal ditemui oleh orang-orang yang kalaulah mereka ini tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi, rasul-rasul pada pendakwah ini. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita di dalam hujung surah Mursalat ini apa balasan yang diterima oleh orang-orang kalaulah mereka itu beriman. Jadi Allah Taala sekarang menceritakan nasib kalau tak beriman macam ni, kalau beriman macam ni. Jadi sekarang ni kamu pilihlah. Jadi sebab tu di hujung ayat ini, di hujung surah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nak apa lagi? Allah Taala dah cerita banyak dah kan. Awak ni nak apa lagi manusia? Apa lagi awak ni nak terima? Kalau dah Quran dah awak tak nak terima, kalau Quran tak nak percaya, apa lagi awak nak percaya? Jadi itulah pengakhiran kepada surah Al-Mursalat kita pada hari ini. Itu baru pengakhiran, bukan kita nak habis dah. Jadi insya-Allah kita tengok apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman yang Allah Taala sebutkan kepada orang-orang yang kalau kamu ni tidak mahu beriman. Yang pertama Allah Taala akan sebutkan, iaitu beberapa perkara, iaitu bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Taala ini yang pertamanya nanti kita akan tengok menciptakan kamu, menciptakan bumi begini dan begini, semua itu adalah untuk manusia. Bukannya untuk lain-lain daripada manusia. Perkara-perkara lain ni, binatang, tumbuhan dan sebagainya, semua ini adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepada manusia. Bukannya mereka ni patutnya kita berkhidmat, manusia ni berkhidmat kepadanya. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan untuk memberi kemudahan kepada manusia supaya mereka ni kita boleh manfaatkan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni pula ada matlamatnya, iaitu matlamatnya adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insya-Allah, jom kita bersama-sama dalam muka surat 581. Moga-moga semua bersedia. Kalau ada peluang, kalau suasana mengizinkan, boleh buka mushaf insya-Allah. Ambil mushaf sekejap, tengok, buka muka surat 581. Kita akan tengok sama-sama apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum
mim ma'im mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yauma idzil lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Saya baca tadi ayat 20 sehingga ayat yang ke-24. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terus menceritakan tentang kehebatannya, kehebatan kuasanya, iaitu apa? Yang pertama sekali, bukankah kami ciptakan kamu? Allah Taala kata kamu, nakhluqukum, kami ciptakan kamu. Nakh khalaqakum, nakhluqukum, kami ciptakan kamu. Daripada apa kamu ni diciptakan? Dulu kamu ni tak ada, dulu kita ni tak ada. Tetapi selepas daripada itu kita ada. Daripada mana kita ni? Allah Ta'ala kata daripada ma'in mahin. Mahin. Mahin ini adalah daripada perkataan mahuna. Bukan daripada hana, bukan. Hana ni hina kan. Tapi mahuna ni artinya ialah lemah, artinya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sifat air mani ni, walaupun tempat lain ada disebutkan tentang kita kata hina dan sebagainya kan, tetapi di sini maksud mahuna adalah mahin, artinya ialah lemah. Air tu lemah kan, maknanya kalau dicampakkan di tengah panas dia akan kering. Bila dicampakkan kat sini dia tak boleh nak buat apa, dia lemah kan. Lebih lemah lagi daripada binatang, kalau kita kata kucing ke lemah kan. Sebab apa kan, kita boleh sepat, boleh apa kan, manusia yang jahat ni kan, boleh letak dalam mesin basuh dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala nak cerita kat sini, air tu lebih lemah lagi, mani tu lebih lemah lagi daripada segala-gala yang lain tu. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala ciptakan kita ni dari satu benda yang sangat-sangat lemah tu, tiba-tiba kita ni menjadi satu manusia yang besar, yang berfikiran, tiba-tiba bongkak, tiba-tiba takabur nak lawan Tuhan pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mimma'im mahin faja'alnahu fi qararim makin. Selepas daripada dia ni adalah binatang yang hina. Binatang yang hina, minta maaf banyak burung kat tepi ni saya ni hari ni kan. Jadi selepas daripada tu Allah Ta'ala letakkan pula tu di mana? Fi qararin makin. Di satu tempat yang makin. Makin ni ialah asal daripada mutamakin. Mutamakin ni artinya ialah hasin ataupun hariz. Haris ni maksudnya ialah yang terpelihara, yang sangat kukuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ciptakan rahim. Maksud di sini ialah rahim. Rahim ini satu keadaan yang sangat-sangat pelik iaitu dia ni kan dikelilingi oleh tulangnya, terpelihara, satu tempat yang sangat-sangat kita nak kata terpelihara. Allah Ta'ala pelihara dia, di mana manusia tu, baby tu boleh membesar dalam tu dan dia tidak mana kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat itulah di mana manusia itu Allah Ta'ala kata membesar, dicipta oleh Allah Ta'ala, kemudian dia membesar dalam tu. Jadi qara, tempat itu adalah qararim makin, sangat-sangat terpelihara, ila qadarim ma'lum. Dan kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala kata apa lagi? Dahlah air itu hina, kemudian tempat itu pula dipelihara oleh Allah Ta'ala, kemudian qadarim ma'lum, tempoh masanya, sampai tempoh masa yang tertentu. Bila dia nak lahir, maknanya tempoh hamil kita katakan. Kita kata memanglah 9 bulan kan, tapi 9 bulan tu kadang-kadang dia jadi 7 bulan. Kadang-kadang berapa hari, kadang-kadang berapa jam, kadang-kadang berapa minit. Allah Ta'ala yang tentukan tu dia nak keluar tu. Walaupun kita katalah sekarang kan, manusia cakap, due bila? Itu kan tarikh kelahiran tu bila? Tapi tak tentu. Kadang-kadang dia nak keluar awal, dia nak keluar lambat. Itulah yang sebenarnya Allah Ta'ala dah tentukan. Bila dia start persenyawaan, bila dia masuk dalam tu, dia bersenyawa, dia membesar, semua tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah Ta'ala kata kamilah yang menentukan. Faqadarna, kami yang tentukan. Fa ni'mal qadirun, kami lebih tahu, kami lebih mampu, kamilah sebaik-baiknya yang menentukan tempoh masa berada. Dan juga sebenarnya secara umumnya, tempoh kita berada di mana-mana, tempoh kita hidup, tempoh kita mati, tempoh kita, semua tu fa ni'mal qadirun. Bukan saja dalam rahim tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup ni cerita tentang manusia ni, tentang kamu semua ni wahai manusia, wailun yauma idzil lil mukazzibin. Oleh kerana itulah celaka sangatlah kepada manusia ni yang nak dustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak tengok ke kelahiran dia, dia tak tengok ke kejadian dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi perkara yang kedua.
Kita sebut sebelum daripada ni Allah Ta'ala sebut sebanyak 10 kali dalam ayat ni saja, dalam surah ni saja, minta maaf. Wailun yauma idzal lil mukazzibin tu 10 kali ada. Kemudian Allah Ta'ala kata alam naj'alil arda kifata. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula tentang supaya manusia ni berfikir pula. Cuba fikir sikit tentang bumi ni. Bumi ni Allah Ta'ala kata kifata. Kifata ni ertinya ialah iaitu ada tiga perkara dalam maksud kifata ni, iaitu yang pertama ialah himpunkan, kumpulkan, dhammu, jama'u, dan kemudian tu ialah letakkan dia tu wada'u fi syai'in wahid, letakkan dia di satu tempat. Itu makna kifata. Kita tengok kan makna kan, kalau kita nak kata himpun ke, kita nak kumpulkan ke, kita nak tempatkan ke, itu bahasa Melayu kan, tapi bahasa Arab tu dia mengandungi makna-makna tersebut bila sebut kifata. Jadi oleh kerana itulah beg sebagai contohnya, beg kita letakkan barang-barang tu kan, kita panggil dia kifata sebab kita kumpulkan, kita ambil barang-barang semua kita masukkan dalam satu beg. Jadi beg tu dipanggil sebagai kifata dalam bahasa Arab. Jadi bumi ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan bumi ni sebagai kifata. Kifata bagaimana? Ahya'an wa amwata. Benda hidup, benda mati. Benda hidup ni maknanya kamu lah yang hidup ni. Apabila kamu hidup pun di bumi ini, kenapa? Boleh ke kamu hidup di luar? Kamu hidup di luar, kamu terpaksa bawa apa yang ada daripada bumi juga, iaitu apa? Oksigen. Kamu nak masuk dalam air, kamu terpaksa juga bawa oksigen. Kamu nak pergi mana-mana, kamu terpaksa ada juga oksigen. Jadi makna kat sini kan bahawa kan kamu ni memerlukan apa yang ada di bumi. Jadi walaupun ada Uranus, walaupun ada Mars, walaupun ada Pluto, walaupun ada Euterit ataupun apa-apalah sebutkan, planet-planet, bintang-bintang mana kan, yang manusia tak mampu nak pergilah kan Sekarang kan nak pergi Mars pun tercungap-cungap nak sampai ke sana. Jadi Allah Ta'ala dah kumpulkan, nampak tak kan? Dia banyak-banyak planet atas dunia ni kan. Allah Ta'ala kumpulkan manusia di bumi. Di sinilah manusia tu bergaduh, di sinilah manusia tu bertengkar, di sinilah berhasad dengki. Tengok kan teruknya manusia ni kan. Di atas benda yang kecil ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata di sinilah kamu ni berkumpul. Kifata dikumpulkan di sini. Disediakan semua kemudahan untuk hidup kamu di sini. Ahya. Kemudian bila mati, kamu dimasukkan dalam kubur di sini juga. Ditanamkan di bawah ni kan. Di bawah tanah ni kan. Dalam bumi juga. Kemudian waja'alna fiha. Dan Allah Ta'ala kata dijadikan. Fiha. Pada bumi ini apa? Rawasiya. Rawasiya ni satu benda yang mantap, yang menetap teguh di atas satu tempat. Kemudian tu Allah Ta'ala kata syamikhatin. Syamikha ni ialah maknanya melangit ke atas. Maknanya tinggi maknanya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan apa maksud satu benda yang mantap mencengkam ke bumi, kemudian tu tinggi. Bukit lah. Bukan perlu dibina oleh manusia pun. Kita dah ada kan. Tengok tu bukit. Manusia membina bangunan. Sebagai contohnya masjid di belakang saya ni kan. Dia bangunan kan, tapi taklah tinggi kan. Dia mencekam, tapi kita kata mencekam, nanti dia mungkin akan runtuh kalau ada gempa bumi yang sangat-sangat kuat kan. Jadi maknanya manusia boleh membina, tak menjadi masalahnya, tapi tak sekuat bukit ni. Di mana bukit-bukit ni, jadi sekuat-kuat bukit pun Allah Ta'ala cerita di tempat yang lain, nanti pada hari akhirat Allah Ta'ala akan tarik semua keluar daripada bumi ni. Jadi nak menunjukkan kehebatan, dia akan berterbangan. So kita bayangkan bukan Twitter, kita katakan apa ni yang berterbangan puting beliung tu kan, yang naik ke atas lepas tu jatuh tu kan. So bayangkan kalau lori, kereta kan, rumah naik ke atas nak jatuh ke bumi, kita pun takut kan. Bagaimana kan? Masalah bukan Twitter kan. Tadi kan saya sebut kan gempa bumi. Jadi maknanya kan, kalau lah yang naik tu ialah bukit naik ke atas. Bukit naik ke atas, nak jatuh kan. Takut tak manusia? Jadi itu keadaan hari akhirat yang Allah Subhanahu Taala sebutkan. Jadi di sini dia kata, Allah Taala kata syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Kemudian Allah Taala sebut kehebatan dia, kuasa dia yang ketiga, iaitu apa? Dijadikan bumi ni, dijadikan bukit, dan kemudian diberi minum kepada kita semua dengan ma'an furata. Ma'an furata, air, bukan air furat, bukan air sungai Furat, tapi maksudnya furatan dalam bahasa Arab artinya ialah air yang sedap diminum. Kalau kita minum kan air yang tak sedap, air masin katakan, ataupun air tu payau, kita rasa, kita tahu kita tak sedap kan air tu kan tak. Air kosong tu kan, air yang kita kata air mineral tu kan, kan sedap air tu kan. Jadi macam itulah Allah Ta'ala bagi minum. Contoh kalaulah Allah Ta'ala tak sediakan kepada kita air tu macam tu, air sungai tak ada, macam mana manusia boleh minum ke air masin tu?
terpaksalah proses kan. Kita proses air masin untuk jadi air tawar. Contohlah manusia kan. Tetapi bukan sedap pun. Tapi air-air ini adalah air-air yang sedap diminum, free kan. Kita boleh dapati daripada hujan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata ma'an furata. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata apa sini, wailun yauma idzil lil mukazzibin. Maka celakalah orang-orang yang nak mendustakan. Orang-orang yang nak menolak ni kan, celaka mereka ni. Seterusnya Allah Ta'ala kata intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun. Sekarang ni Allah Ta'ala gambarkan pula kan, pada hari akhirat nanti. Ni sekarang kita pergi kepada hari akhirat. Apa Allah Ta'ala kata? Pada hari akhirat nanti mereka ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala kata, pergi kamu. Intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun. Sekarang ni kamu dustakan dia. Kamu kata ni penipu. Syurga tak ada, neraka tak ada. Sekarang kamu pergi kepada yang kamu kata dusta kata. Pergi tengok, pergi. Dimasukkan ke dalam neraka lah, of course kan. Dan kemudian tengok, neraka betul tak betul? Intaliku, pergilah sekarang. Allah Ta'ala kata, kemudian intaliku ila zillin zi salasi syu'ab. Allah Ta'ala kata lagi, sekarang pergi kepada apa? Kepada zillin. Zillin di situ ialah ertinya ialah neraka, asap neraka tu. Apabila asap tu hitam, maka dia menjadi seolah-olah gelap. Jadi itu sebagai zillin, sebagai seolah-olahnya macam bayang. Bayang, bukan bayang, minta maaf, seperti naungan, seperti tempat teduhan. Teduhan apa pada masa tu? Oleh kerana panas sangat kan. Jadi manusia mencari teduhan. Bila mencari teduhan, tak jumpa teduhan. Jadi Allah Ta'ala kata, pergilah sana, pergi ke mana? Pergi teduhan, tempat teduhan. Tapi teduhan apa itu? Iaitu asap hitam daripada api neraka, yang mana dia mempunyai 3 cabang. 3 cabang ni nak gambarkan kehebatan api tu sebenarnya kan. Api tu sampai bercabang-cabang. Kalau kita tengok api, cuba pandang api. Dia akan kita bakar kayu, kita bakar sampah dan sebagainya. Kita tengok api tu bila menyala besar kan, dia akan seperti macam bercabang-cabang. Jadi Allah Ta'ala sebutkan tu, bercabang-cabang. Ada 3 cabang. Jadi angka ini janganlah kata 3, kenapa tak ada 4 dan sebagainya. Allah Ta'ala nak gambarkan benda ni keadaan dahsyat. Dahsyatnya neraka tu kan. Kemudian tu Allah Ta'ala kata lagi, la zalilin wala yughni minal lahab. Mereka ingat mereka boleh berteduh situ. Tak ada naungan pun, tak ada teduhan pun kan sebenarnya kan. Zalzal tu kan, tak ada pun tempat nak berteduh kan. Tapi dia macam berteduh kan, asap hitam yang lebih panas lagi. Dan Allah Ta'ala kata dia ni la yughni minal lahab, tak boleh menyelamatkan mereka daripada api neraka. Seterusnya Allah Ta'ala kata innaha tarmi bisyararin kal qasri. Neraka tu dahsyat dia macam mana? Dia punya syarar. Kalau kita bakar, kita pergi tempat orang apa ni, tukang besi. Kita akan tengok kan, bila dia membakar tu ada percikan api. Kita buat apa-apalah, kalau kita membakar, kita tengok percikan api. Kecil-kecil kan, kadang-kadang besar-besar ni je. Tapi di hari akhirat ni kan, percikan api neraka ni macam mana? Allah Ta'ala kata innaha tarmi. Dia melontarkan, neraka itu melontarkan percikan-percikannya kal qasri. Besar dia tu adalah seperti istana. Kalau kita tengok ni masjid ni kan, belakang ni kan besar kan. Kalau kita tengok istana lagi besar. Jadi sebesar istana itulah berterbangan api-api itu kan. Percikan-percikannya, apinya macam mana? Wallahu alam lah. Kita nak cerita kedahsyatannya. Jadi Allah Ta'ala kata ka'annahu jimalatun suf. Ada bacaan kata ka'annahu jimalatun suf. Ka'annahu, kita baca ka'annahu jimalatun suf. Perumpamaan Allah Ta'ala katakan, iaitu apa tadi tu? Api-api yang berterbangan, api-api yang terpercikan, bunga-bunga api yang percikan tu kan. Kita kata percikan-percikan api tu syarar tadi tu. Allah Ta'ala kata sifat dia, sifat dia tu besar, dia tu dah lah dia seperti istana tu kan, seperti rumah-rumah yang sangat besar tu, bangunan besar. Kemudian dia punya bentuk dia, color dia, dia punya kecepatan dia adalah seperti jimalatun suf. Jimalatun suf ni ialah perumpamaan Arab, iaitu menunjukkan kepada apa? Iaitu unta-unta. Jimalatun ialah jamal. Dia adalah jamak, plural kepada jamal. Jadi kata jimalatun suf ialah unta-unta yang kuning, iaitu unta-unta tu bila ramai dan bertempiaran lari, itulah contoh perumpamaan. Dan dia tu bila ramai sangat banyak sangat, asalnya kuning tapi dia akan menjadi seolah macam gelap. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala nak gambarkan. Macam itulah keadaan percikan-percikan neraka yang kuat, yang cepat dan juga sangat banyak. Kemudian wailun yauma idzil lil mukazzibin. Celaka siapa yang tak nak beriman, siapa yang mendustai perkara-perkara ni.
haza yaumul la yantiqun. Allah Taala kata pada hari ini kamu tak lagi boleh bercakap. Kan Allah Taala kata kan, pada hari akhirat tu tak ada orang boleh bercakap lagi. Yang bercakap tu apa? Ada ulama kata sini ialah maksud dia sini ialah apa kan? Manusia tu tak tercakap dah. Tak tercakap, tak sebab apa? Terkejut dah dalam ketakutan. Ada yang kata kedua kata dia betul-betul tak bercakap. Tapi yang bercakap tu apa? Anggotanya. Yang bercakap tu apa? Mulutnya. Yang bercakapnya apa? Tangannya. Yang bercakap apa? Kulitnya. Yang bercakap apa? Kakinya. Mulut dia tak boleh nak bercakap dah. Jadi Allah Ta'ala kata situ, haza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, minta maaf, wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Pada masa tu mereka tak dibenarkan untuk bercakap, dan kemudian mereka tak dibenarkan untuk meminta memberi alasan. Ya'tazirun, minta uzurlah, minta maaflah. No. Dah tak ada dah hari akhirat ni. Wailun yauma izil lil mukazzibin, haza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Jadi Allah Ta'ala kata, hari ini adalah hari keputusan. Hari kamu akan dapat keputusan apa yang telah kamu lakukan semasa di dunia. Jadi kamu semua ni akan dikumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Jama'nakum, kamu semua dikumpulkan, wal awwalin, orang-orang sebelum daripada kamu pun akan dikumpulkan. Kalau sebelum daripada Nabi Muhammad, maknanya sebelum daripada tu nenek mereka. Kalau kita sekarang pada hari ini yang dikumpulkan semua sekali lah kan. Orang-orang yang di apa-apa sebelum daripada kita kan, tak kira tahun 1800, tahun 1900, tahun 1700, semua tu awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Pada hari akhirat tu Allah Taala kata, kalau kamu ni ada teknik-teknik strategi ke apa ke, nak lepaskan diri, buat sekarang. Fakidun, Allah Taala kata, fakidun, buat sekarang ni kalau kamu mampu sangat. Tapi adakah mereka mampu? Wailun yauma izil lil mukazzibin, celaka pada hari itu orang-orang yang mendustai. Kemudian innal muttaqin, sekarang Allah Taala beralih dalam ayat 41 ni kepada orang-orang yang beriman pula. Sekejap lepas daripada ni ulang balik Allah Taala kembali semula, tapi Allah Taala nak ingat orang-orang beriman pada masa tu, supaya Allah Taala ceritakan ni supaya mereka ni dapat tengok perbandingan. Kalau kamu tak nak beriman, ini yang kamu kena. Tapi kalau kamu beriman, tengok orang beriman dia tak duduk dalam keadaan macam tadi tu. Jadi duduk keadaan dia macam mana? Innal muttaqin fi zilalin wa uyun, mereka ni di bawah naungan-naungan, teduhan-teduhan. Ada satu teduhan-teduhan, tempat mereka ni tak panas tak apa. Kemudian mereka ni ada uyun pula, mata-mata air pula. Kemudian wa fawakiha mimma yashtahun, ada buah-buahan pula. Apa yang mereka nak semua boleh. Tapi bukan untuk tengok saja. Allah Taala kata seterusnya, Allah Taala kata apa? Kulu washrabu. Mereka bukan tengok saja buah-buahan tu, bukan air mata tu mereka tengok saja kan. Mereka boleh minum, mereka boleh makan, makan, minum. Allah Taala kata kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inilah balasan hasil daripada apa yang kamu lakukan semasa di dunia kita sekarang ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita kena ingat kan, kita kena buat baik sekarang ni kan. Kita kena patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita akan dapat balasannya insya-Allah kan di hari akhirat nanti, sebagaimana yang Allah Taala sebut sini. Bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Taala kata macam itulah kami akan balas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Allah Taala sifatkan orang-orang yang patuh kepada perintah ini sebagai muhsin, iaitu mereka yang baik. Hasanun muhsinun, mereka yang baik. Wailun yauma izil lil mukazzibin, celaka sekali lagi orang-orang yang tak nak beriman, celaka mereka itu. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Sekarang kembali ke dunia kita. Allah Taala kata sekarang ni kan, kata kepada dunia, setengah pendapat kata di akhirat kan, tapi disebutkan, tapi kita katakan bahawa di atas dunia ni kita nak katakan, Allah Taala nak katakan kepada orang yang kafir, yang tak nak beriman, yang al-mukazzibin ni, Allah Taala kata apa? Kulu wa tamatta'u, makanlah kamu. Bila? Di dunia ni. Makanlah kamu. Wa tamatta'u, dan berseronok-seronoklah kamu. Tapi ingat seronok orang kafir, seronok orang tidak beriman itu, seronok yang seronok saja kan. Makan mereka makan tanpa matlamat kan. Bukan makan hanya untuk menyihatkan tubuh, untuk makan je. Sebagaimana makannya haiwan dalam tafsir katakan. Kulu wa tamatta'u kama tatamatta al-bahimah, dia katakan sebagaimana binatang-binatang ternak tu, maka mereka tu makan, maka begitulah manusia tu makan. Jadi kita ni tidak ada beza seolah-olahnya.
dengan mamalia ke, dengan reptilia ke, dengan apa kan, dengan amfibia ke, makan sebagaimana binatang kan. Kalaulah tidak kerana mencari kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak nak digunakan kesihatan kita ni untuk mencari kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak ada beza dengan binatang-binatang tersebut. Jadi Allah Taala kata kulu wa tamattau, sonok-sonok qalilan. Qalilan tu maknanya bukan makan sikit, tapi maksudnya masa tu sedikit saja. Kamu boleh makan berapa lama? 60 tahun. Nanti kamu sakit juga, masuk dalam ICU. Kamu masuk dalam hospital, kamu sakit ini, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni kan. Ada orang boleh makan sampai mati. 90 tahun kemungkinan dia boleh makan. 100 tahun dia boleh makan. Tapi 100 tahun nak bandingkan dengan akhirat, sangat qalil. Qalil saja kan. Jadi Allah Ta'ala kata qalilan innakum mujrimun, kamu ni jahat. Kamu ni penjenayah atas dunia ni. Kenapa? Bukan penjenayah kacau orang, bukan rompak orang, tapi kamu ni bila tidak beriman, kamu ni sebenarnya penjenayah. Kamu telah menjenayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sanggup lawan Allah, kamu sanggup dusta apa yang Allah Taala ajarkan. Jadi Allah Taala kata wailun yauma idzil lil mukazzibin wa iza qila lahum urka'u la yarka'un. Allah Taala sebutkan sifat orang-orang yang tidak beriman ini, mereka ini apa mereka ni kan? Di atas dunia ini bila dikatakan kepada mereka irka'u maknanya sallu kan, sembahyanglah maknanya kan. Walaupun digunakan perkataan rokok, tapi ulama-ulama tafsir kata kerana diambil perkataan rokok kerana bila sembahyang tu salah satu perkara daripada sembahyang itu ialah rokok antara benda yang besar di samping sujud. Jadi bila dikatakan atas dunia ni rokoklah kamu, bersembahyanglah kamu sebagaimana orang-orang yang sembahyang tu, iaitu orang beriman. Maknanya berimanlah kamu dan patuhlah kepada Allah. La yarka'un, mereka tak nak rokok, mereka tak nak sembahyang, mereka tak nak patuh kepada Allah, mereka tak nak ikut apa yang Allah Ta'ala minta daripada mereka. Wailun yauma idzil lil mukazzibin, celaka orang-orang yang nak berdusta ni. Dah berapa kali dah celaka ni? 10 kali, kali yang ke-10 kan. Yang terakhirnya Allah Ta'ala tutup surah Mursalat ini dengan satu perkataan. Apa dia? Allah Ta'ala kata fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Persoalan, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fa di situ disebutkan oleh ulama bahasa sebagai lil ifsah. Dia kata lil ifsah ni kita sebut sebelum-sebelum daripada ni, maknanya ialah apa? Iaitu maknanya ada yang dihazaf. Kalau nak faham ayat tu, maknanya ialah kita tambahkan sikit perkataan tu supaya difahami. Jadi maksud fa di situ ialah kalaulah semua benda-benda yang diceritakan ini kamu tidak mahu beriman, maka fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau Quran dah cerita dah kamu tak nak beriman juga, maka apa lagi yang kamu nak beriman? Apa lagi? Cuba cakap fa bi ayyi haditsin ba'dahu. Selepas daripada Quran ni Allah Taala dah cerita banyak ni kan kepada kamu. Selepas tu kamu tak nak beriman juga. Habis tu kamu nak beriman dengan apa lagi? Itulah persoalan dia. Jadi wallahu alam, Allah Taala tinggalkan kita dengan persoalan tu supaya manusia ni berfikir. Supaya manusia ni kan berfikir tentang apa yang telah disebutkan ni. Moga-moga kita tidak akan menjadi orang-orang yang mukazzib wal a'yazu billah, dan orang-orang yang menentang Allah, yang tidak mahu patuh kepada Allah, tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ni lebih banyak mengikut hawa nafsu kita sendiri, kehendak kita sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang di muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 582 di awal juzuk yang ke-30, iaitu surah An-Naba. Kita tutup dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.